Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nur Baizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai HM The Sultan's 77th Birthday Ride. Mewujudkan masa depan berdaya tahan dan mampan untuk semua, tema Asia Pacific Economic Leaders Meeting. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat menyertai HM The Sultan 77 Birthday Ride sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-77. Dianjurkan buat kali ketiga oleh Persatuan Polo Diraja Brunei, HM The Sultan 77th Birthday Ride bermula di Jerudong Park Polo and Riding Club dan berakhir di The Empire Brunei. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia selaku penaung Diraja Persatuan Polo Diraja Brunei dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Sanggamara Diraja Major General Bersara Pangeran Haji Ibnu Basith bin Pangeran Datu Penghulu Pangeran Haji Apong, Pengerusi Persatuan Polo Diraja Brunei. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pesambah. HM The Sultan 77th Birthday Ride bermula dari Padang Nombor 1 Jerudong Park Polo and Riding Club menuju pesisiran Pantai Jerudong. Berangkat sama paduka-paduka anakda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bolkiah, Presiden Persatuan Polo Diraja Brunei. HM The Sultan 77th Birthday Ride juga melalui kawasan Pasar Pantai Jerudong, juga menyertai para pemain polo veteran Persatuan Polo Diraja Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menaiki kenderaan ATV menuju The Empire Brunei.
Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bolkiah. Baginda seterusnya dijunjung berangkat bagi majlis santap. Thank you very much for inviting us. Yes, it was very comfortable. Thank you very much. Keberangkatan baginda menyertai acara ini menjadi pendorong untuk melakukan aktiviti kecerdasan fizikal ke arah cara hidup sihat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 November 2023 di San Francisco, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat adalah tuan rumah bagi Asia Pacific Economic Cooperation APEC pada tahun 2023 yang membawakan tema mewujudkan masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua. AELM yang akan dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat sebagai pengerusi APEC bagi tahun 2023 adalah sebahagian daripada APEC Economic Leaders Wing AELW dan akan mengakhiri tempoh Amerika Syarikat selaku tuan rumah APEC. APEC telah ditubuhkan pada tahun 1989 sebagai forum ekonomi serantau untuk memanfaatkan saling kebergantungan yang semakin meningkat di Asia Pasifik dan untuk mempromosikan perdagangan dan pelaburan yang bebas, adil dan terbuka. Ahli-ahli pengasasnya ialah Australia, negara Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepun, Korea, Malaysia, New Zealand, Filipina, Singapura, Thailand dan Amerika Syarikat. Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM yang pertama telah dipengerusikan oleh Amerika Syarikat di Black Island, Washington pada 20 November 1993. APEC terdiri daripada 21 ekonomi di rantau Asia Pasifik iaitu Australia, negara Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Republik Rakyat China, Hong Kong, China, Indonesia, Jepun, Republik Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Republik Filipina, Persekutuan Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, Amerika Syarikat dan Vietnam. Satu daripada 4 pesakit diabetes yang mendapat ulcer kaki menjadi punca pengudungan kaki. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Satu daripada 4 pesakit yang menghidap diabetes di negara ini mendapat ulcer kaki yang menjadi punca bagi penggurungan kaki. Menurut Menteri Kesihatan, pada tahun 2022, kadar retinopati diabetes di negara ini meningkat dari 18% kepada 22.8% dalam masa 2 dekad. Manakala kadar keseluruhan retinopati diabetes tahap teruk dan retinopati diabetes tahap proliferatif ialah 6.3%, hampir 2 kali ganda daripada kadar yang dilaporkan pada tahun 2015, 3.7%. Pada tahun 2022, 70% pesakit yang menghidap penyakit buah pinggang di peringkat akhir dan menjalani dialisis juga mengidap penyakit diabetes. Perkara itu didedahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar pada Majlis Sambutan Hari Diabetes Sedunia pagi tadi. Menurut Yang Berhormat, kebanyakan penghidap diabetes adalah mereka yang menghidap diabetes jenis 2 yang dikaitkan dengan faktor gaya hidup yang kurang sihat, kurang aktiviti fizikal dan obesiti. Obesiti terus meningkat dengan kadar yang tinggi di seluruh dunia dan negara Brunei Darussalam tidak terkecuali. Mengikut data yang dilaporkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, negara Brunei Darussalam memiliki salah satu kadar obesiti tertinggi di rantau Asia Tenggara dengan purata 32% pada tahun 2022 berbanding dengan 8.2% pada tahun 1990. Menurut STEPS 2015-2016 pula, hampir 2/3 penduduk di negara ini dikategorikan mempunyai berat badan berlebihan atau overweight ataupun obes. Apa yang lebih membimbangkan, separuh daripada kanak-kanak dan remaja dalam lingkungan umur 5 ke 19 tahun di negara ini mengalami berat badan berlebihan ataupun obes. 5 pemenang bagi pertandingan seni anjuran Jabatan Pediatrik Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha menerima hadiah. Tema sambutan akses kepada penjagaan diabetes menekankan kepentingan dalam meningkatkan akses ke penjagaan diabetes bagi semua pesakit. Majlis Anjuran Pusat Endokrin, Jabatan Perubatan Dalaman dan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan itu diadakan di The Mall Gadong. Sektor pengangkutan berperanan bagi meningkatkan konektiviti serta integrasi antara ASEAN ke arah mencapai visi ASEAN sebagai masyarakat yang mantap, inklusif, bersepadu dan mampan. Itu antara yang ditekankan semasa pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN ATM ke-29 dan mesyuarat-mesyuarat bersama rakan-rakan dialog. Mesyuarat diadakan di Luang Prabang Republik Demokratik Rakyat Lao pada 9 hingga 10 November. Mesyuarat mengesahkan dokumen-dokumen berkaitan antaranya Pelan Induk Perkhidmatan Navigasi Udara ASEAN, Pelan Tindakan Kemampanan Penerbangan dan Garis Panduan Pelabuhan Pintar yang menekankan keperluan sektor pengangkutan yang selamat dan berdaya tahan. ATM merupakan platform tahunan yang mengumpulkan Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN untuk berbincang dan meneruskan kerjasama pengangkutan dalam ASEAN dan rakan-rakan dialog khususnya mengenai kemajuan kerjasama pengangkutan. Mewakili negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Perukah Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, juga diadakan mesyuarat interface antara Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN pada 10 November. Mesyuarat ATM ke-29 diikuti dengan mesyuarat-mesyuarat bersama rakan-rakan dialog pengangkutan ASEAN, Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Mesyuarat ATM ke-29 didahului dengan mesyuarat Pegawai-Pegawai Pengangkutan Kanan ASEAN STOM ke-56 dan mesyuarat bersama rakan-rakan dialog pada 7 hingga 8 November. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Bunun Perpindahan Mukim Kilanas diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Bendahara Sakam Bunun, Mukim Kilanas, daerah Brunei dan Muara.
Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan Ketua Kampung berkenaan ialah Awang Muhammad Khairul bin Haji Juman berumur 41 tahun. Hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Setuju. Di perkerangan Masjid Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Kampung Jangsak juga mengadakan majlis yang sama. Calon tunggal Awang Muhammad Muizwan bin Kamran berumur 33 tahun. Keputusan tersebut akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan Disiplin dan Tata Tertib, Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian Khidmat Bakti Negara mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi pelatih program Jati Diri Kohort 4 dan 5. Majlis dikendalikan dengan kerjasama Manpower Planning and Employment Council, Jabatan Perdana Menteri dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Kementerian Pendidikan. Majlis berlangsung di kem latihan program Khidmat Bakti Negara PKBN di daerah Temburong. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Disertai oleh 236 orang pelatih, majlis diikuti dengan bacaan khatam Al-Quran dan doa khatam. Juga diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para pelatih. Majlis merupakan salah satu kurikulum latihan bagi mengukuhkan ciri-ciri kerohanian, keimanan dan ketakwaan para pelatih sepanjang mengikuti latihan program Jati Diri. Surah Al-Waqiah merupakan nama hari kiamat. Ini bermaksud hari kiamat akan benar-benar terjadi apabila tiba saatnya nanti. Permulaan surah itu menceritakan tentang hakikat kematian dan menerangkan bagaimana hari kiamat akan berlaku. Perkara itu antara yang disentuh dalam tadabbur surah Al-Waqiah semasa malam munajat khas untuk wanita ke-12 yang berlangsung semalam. Tadabbur surah Al-Waqiah disampaikan oleh Dr. Deng Haja Sarina binti Haji Yahya, penolong Profesor Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kementerian Pendidikan. Antara yang menyertainya, Datin Haja Nahriya binti Haji Awang Hasbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Acara majlis termasuk bacaan Sayyidul Istighfar, surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surah Al-Waqiah, doa munajat, bacaan selawat tafrijiyah dan diakhiri dengan doa peliharakan Sultan dan negara. Walaupun kita ni lihat, awal surah ni kan pasal hari kiamat. Kelab Family Camping Brunei mengadakan aktiviti perkemahan selama 2 hari bermula kemarin di Taman Peranginan Kampung Parit. Menerima lebih 150 penyertaan, aktiviti diadakan sempena 3 tahun penubuhan kelab berkenaan. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya permainan bagi kanak-kanak, tayangan wayang dan pertandingan kemah terbaik. Semasa di Temu Bual RTB, penganjur perkemahan tersebut berkata memberi peluang kepada keluarga yang menyertai untuk meluangkan masa bersama-sama sambil menikmati keindahan tempat beriadah. Membagi peluang kepada peminat-peminat kampus berhimpun, belajar sama-sama dan kami dapat melihat macam mana set up camping. Jururawat dan bidan perlu peka dengan perkembangan dan transformasi sistem perkhidmatan kesihatan yang terkini. Itu antara perkara yang ditekankan menerusi Forum Pengurusan dan Kepimpinan Kejururawatan dan Perbidanan. Forum dihasrat memperkasakan para jururawat dan bidan di negara ini dalam meningkatkan kemahiran kepimpinan dan pengurusan mereka. Forum berlangsung pagi tadi di Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Rashidah Sedatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam. Lebih 200 orang menghadiri forum kendalian Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru dengan kerjasama Program Kejururawatan dan Perbidanan Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Rashidah Sedatul Bolkiah UBD. Forum membincangkan pelbagai topik
antaranya meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta mengembangkan sikap positif terhadap profesion kejururawatan dan bidan. Selain itu, ia juga bagi mengembangkan keupayaan untuk menganalisis masalah dan kerjasama dengan masyarakat, juga melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk memikul tugas kejururawatan dan perbidanan. Badan Tertinggi Kebajikan Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti dengan kerjasama Tabung Darah Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Hajah Soleha kemarin mengadakan kempen Derma Darah. Kempen diadakan di Stadium Hasnal Bolkiah Ibu Pejabat Polis Gadong. Dengan tema One Pine Can Save 3 Lives, kempen disertai oleh 44 orang penderma terdiri daripada pegawai-pegawai dan ahli pangkat rendah pasukan polis di Raja Brunei serta ahli keluarga pekerti. Kempen ini dihasrat dapat meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan perpaduan dalam memastikan bekalan darah negara mencukupi. Sempena ulang tahun ke-25 penubuhan syarikat Brunei Gas Carriers BGC, pagi tadi diadakan aktiviti Walk a Hunt dan Hari Keluarga BGC. Acara berlangsung di Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Pelepasan bagi acara BGC Walk a Hunt disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Sri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. 80 kumpulan menyertai acara ini yang menguji mental dan fizikal para peserta. Juga diadakan pameran galeri ulang tahun ke-25 BGC di Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga penghujung bulan ini. Galeri menawarkan peluang yang unik kepada pengunjung untuk menyelidiki perjalanan BGC. Pasukan PJP muncul juara kejohanan bola sepak antara cawangan bagi pegawai pasukan polis di Raja Brunei. Kejohanan anjuran Majlis Sukan Polis di Raja Brunei itu berlangsung di Stadium Hasnal Bolkiah Ibu Pejabat Polis Gadong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pesuruhjaya Polis di Raja Brunei, Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Erwan bin Haji Hambali. Dalam perlawanan akhir itu, pasukan PJP menewaskan cawangan A dengan jaringan 5-3. Juga diadakan penyampaian hadiah pemain terbaik, penjaga gawang terbaik dan penjaring terbanyak. Takmir Masjid Kampung Kapok pagi tadi mengadakan langkah solidariti untuk Palestin. Riadah diadakan di masjid berkenaan. Sebelum riadah diadakan, kuliah subuh dan seterusnya aktiviti amal riadah berjalan kaki sambil menderma untuk tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Juga menyertai acara ini Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Riadah antara lain bertujuan menggalakkan perpaduan, simpati serta menyokong inisiatif bantuan kutipan sumbangan kepada rakyat Palestin. Liga Futsal Brunei 2023 menutup tiranya semalam dengan menyaksikan pasukan Kasuka Al-Rauda muncul juara. Dalam perlawanan akhir yang diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Berakas itu, Kasuka Al-Rauda menewaskan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dengan jaringan 5-4. Kasuka berjersey biru mendahului perlawanan seawal minit kedua. 5 minit kemudian MS ABDB menyamakan kedudukan 1-1. MS ABDB menambah gol keduanya. Kasuka menyamakan kedudukan 2-2 pada minit ke-13. Selang 4 minit kemudian, MS ABDB kembali mendahului 3-2. MS ABDB berjaya menyumbat gol keempatnya pada minit ke-24 babak kedua. Kasuka mendapatkan jurang gol 3-4. Kedudukan berubah menjadi 4-4 apabila pemain Kasuka menambah gol.
2 minit sebelum masa berakhir, Kasukan menambah gol kelimanya. Hadiah dan piala disampaikan oleh Haji Muhammad Rosfazila bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan. Majlis Perundingan Kampung Pekan Belait dan disokong oleh AQ Race, KB Runners dan Positive Sports pagi tadi mengadakan Kuala Belait Beach Relay. Acara diadakan di Pantai Jubli Perak, Kuala Belait. 17 kumpulan mengikuti larian sepanjang 1.8 km terdiri dari belia daerah Brunei dan Muara, Tutong dan daerah Belait. Acara bertujuan menggalakkan masyarakat dan orang ramai mengamalkan cara hidup yang sihat dengan melibatkan diri dalam kegiatan sukan secara berterusan.